Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Yang saya kasih tuan imam dan juga tuan kuasa surah Al-Taqwa section 7, tuan-tuan yang dikasih sekalian, ini kali kedua saya datang ke sini. Alhamdulillah, rupanya hantam UMNO lagi laku. Tuan-tuan yang dikasihi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita jadi daripada Adam, disebut kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kita datang daripada Adam, Adam daripada tanah. Sebab itu seorang doktor yang masuk Islam namanya Dr. Maurice Bucaille, yang menulis buku Al-Quran, Bible and Science. Dia buat kajian apabila dipanggil oleh seluruh saintis Amerika dengan saintis Mesir membedah satu mumia Firaun, iaitu Ramses yang kedua, yang mana Allah tenggelamkan dia dalam Laut Merah dan diselamatkan oleh Allah hampir dekat 4,000 tahun. Lalu dia bedah mayat tersebut, dia kaji bahawa mayat itu cukup hebat, 4,000 tahun tidak pun. Maka dia istihad, dialah orang yang pertama menemui akan mayat Firaun ini, kajian dia. Dan dia dapat banyak anugerah. Akhirnya bila dia datang ke Mesir, dia buat kajian, manusia ni memang layak daripada tanah dan ke bumi kepada tanah. Sebab kandungan kalsium dia sama dengan tanah, fosforus dia sama, magnesium dia sama, semua sama. Sebab tu bila kita mati, kita ke bumi, kita ke bumi dalam tanah, dia jadi equilibrium, seimbang. Dia buat kajian, tiba-tiba datang seorang hamba Allah yang Islam, dia bagi tahu sebenarnya Firaun ini telah disebut di dalam Quran. Dia tengok-tengok dalam Quran, dengan izin Allah, Dr. Maurice Bucaille menukar agamanya daripada Kristian kepada Islam dengan menamakan dirinya Dr. Yahya Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille ni orang yang hebat. Dan kita semua daripada Adam. Bila Adam daripada tanah, kemudian disebut lagi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, daripada satu, wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripada Nabi Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok belah kiri kita ni tulang rusuk kurang satu, ada 23 je. Yang satu lagi tu untuk isteri kita lah. Ada orang jumpa, ustaz, saya 22 je. 22. Ada yang kata, ustaz, saya 20 je. Ada pula, ustaz, saya 18 je. Kalau 18 nak mampus ada. Mana ada 18 tuan-tuan. Jadi menunjukkan bahawa Allah jadikan Adam, Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk kirinya. Sebab itu seorang perempuan seperti mana tulang rusuk, dia lembut tuan-tuan. Kita jangan lentur dia kepak terus patah. Kita kurut dia elok. Sebab itu bila jadi daripada Adam jadi Hawa, kemudian daripada Adam dan Hawa kami jadikan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Kita lah. Kemudian Allah kata lagi, bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangat hampir. Tuan-tuan, saya nak sebut kuliah saya ini ibrah daripada hijrah kita. Saya tak nak cerita tentang Nabi hijrah, tapi ibrah dia, pengajaran dia. Cuba tuan-tuan tengok proses hijrah kita daripada alam roh kepada alam rahim. Proses hijrah daripada alam rahim ini disebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan manusia daripada tanah, sama dengan Nabi Adam tadi. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan daripada tanah ini kami jadikan mereka ini disimpan di tempat yang kukuh, namanya rahim. Tengok, hijrah daripada alam roh kepada alam rahim.
daripada alam rahim ini. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Tengok, daripada tanah dijadi, Allah jadikan daripada Adam ini akan sperma, air mani, kemudian bercantum dengan telur daripada ovum telur lah, daripada ovari. Jadi yang ada telur, lelaki ke perempuan? Jadi tuan-tuan tak ada telur lah. Yang ada telur ialah perempuan. Kita tak disebut telur, disebut testis. Kemudian bercantum. Bila bercantum, melalui proses fertilization, maka dia jadi zygote. Zygote itu ialah seketul darah. Daripada seketul darah jadi seketul daging, namanya embryo. Daripada seketul daging disalut dengan tulang-tulang, namanya fetus. Daripada fetus kemudian jadilah manusia, iaitu newborn baby. Kita tengok, maka disebutlah ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan heran kenapa ustaz kena sebut? Saya guru sains, guru fizik. Takkan tuan-tuan heran? Saya mengaji electrical engineering, mengajar fizik dengan bio. Guru bio fizik ni. Nanti tengok apa ustaz ni mengaji mana? Oi, aku mengaji sains oi. Pindah preschool. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tengok proses hijrah. Kemudian keluar. Bila dilahirkan cukup 9 bulan 10 hari, maka lahirlah seorang manusia. Bila lahir, kata Imam Ghazali, kamu menangis, orang lain ketawa. Betul tak? Kita keluar-keluar, kita menangis tuan-tuan, sebab kita pertanggungjawabkan satu amanah yang besar. Orang lain ketawa, bapa ketawa dapat anak, datuk ketawa dapat cucu, bapa saudara ketawa dapat anak saudara. Tetapi kata Imam Ghazali, jangan ketika kamu mati, kamu menangis, orang lain menangis. Kita menangis kerana tak sempat minta ampun. Orang lain menangis kerana kita tak tinggalkan kepada mereka segala harta untuk mereka warisi. Sebab itu Imam Ghazali kata, jangan ketika kamu mati, kamu menangis, orang lain menangis. Sebab itu kalau kita lahir tuan-tuan, memang kita menangis. Keluar-keluar, betul tak? Adalah keluar-keluar ketawa. Keluar-keluar. Kalau ketawa tuan-tuan, dengan doktor, dengan nurse, dengan mak lari tuan-tuan. Begitulah. Kemudian bila dah keluar, kita dipertanggungjawabkan satu amanah. Apa amanah? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami berikan amanah ini kepada langit, kepada gunung, apa nama, bumi, kepada bukit bukau, tetapi mereka enggan memegang akan amanah. Lalu amanah ini diberi kepada manusia, sedangkan manusia itu zalim dan jahil, bodoh. Tetapi ini amanah. Amanah apa? Amanah sebagai khalifah Allah. Apa dia khalifah? Kata ulama, khalifah itu iqamatuddin wa siyasatud dunyawi. Menegakkan agama dan mensiasah dunia ini dengan agama tersebut. Semua kita tanggungjawab kita besar. Sebab itu Imam Ghazali, dia tanya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, apakah yang paling ringan? Anak murid dia jawab, yang paling ringan ialah kapas, yang paling ringan ialah kertas. Imam Ghazali kata salah, yang paling ringan ialah meninggalkan solat. Dan malam ni alhamdulillah saya tengok ramai anak muda, mereka datang daripada bekerja terus dengan seluar-seluar jin sekali. Hari ini jin tak ada seluar tuan-tuan. Hebat anak muda tuan-tuan. Saya ceramah semalam di Hulu Selangor, yang hadir semua anak muda. Yang umur tua-tua duduk tepi-tepi tuan-tuan. Dah parking dah. Ini tempat aku. Semua lena. Allah Akbar. Yang hadir anak-anak muda daripada universiti, Ustaz Idris apa? Uksi. Oh no, Masjid Hulu Selangor, alhamdulillah tuan, anak-anak muda ini perkembangan yang cukup hebat. Sebab tu anak muda yang ada bagus, hadirlah kuliah ini. Sebab di hari 14 UMNO kalah insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita meninggalkan solat, sedangkan solat itu apa? As-salatu imaduddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin. Sembahyang tiada agama. Siapa mendirikan sembahyang, mendiri agama. Siapa tinggal, runtuh agama. Tapi akhir zaman orang tanya, kenapa tak sembahyang? Tak apa. Kenapa tinggal sembahyang? Tak apa, balik qada. Simple aja tuan-tuan, begitu ringan. Kemudian Imam Ghazali ditanya lagi, apakah yang paling berat?
Maka anak murid dia jawab, yang paling berat ialah batu, yang paling berat ialah kayu, yang paling berat ialah besi. Kata Imam Ghazali salah, yang paling berat ialah amanah yang disia-siakan. Tuan-tuan, saya nak urai amanah ini kepada kita semua. Kita ada amanah yang cukup besar. Amanah sebagai hamba Allah, amanah seorang anak, amanah seorang suami, amanah seorang isteri, amanah seorang bapa, ibu, amanah sebagai pekerja, amanah sebagai pentadbir dan sebagainya. Cuba tengok amanah sebagai seorang anak. Tuan-tuan, tunai atau tidak amanah seorang anak? Duduk dekat Shah Alam, Seksyen 7. Bapa duduk dekat Kelantan, mak dekat Kelantan. Ada telefon tak setiap minggu? Assalamualaikum ayah, sihat ke? Ada tak? Kalau tak telefon, tuan-tuan, anak derhaka, tak tunai amanah sebagai seorang anak. Saya ada bapa mentua, tuan-tuan. Bapa mentua saya, mama. Tahu mama kan? Dia cakap, lama tak jumpa, jangan balik. Cakap sepatah, golek 5 batang. Kalau ada, minta maaf, Pak Said, anak Pak Said, Pak Said. Saya, bapa saya, bapa mentua saya keturunan mama. Saya keturunan Siam. Siam campur mama jadi Semak. Ketika saya kahwin, tuan-tuan, bapa mentua saya ni mama. Dia bagi tahu dekat Khadi yang nak angkat nikah. Ustaz duduk tepi. Saya nak angkat nikah menantu saya. Ustaz jangan kacau. Saya pun pergilah duduk. Dia pegang tangan. Zawwijuka amarallah. Aku nikahkan kau. Berwakil walikan aku dengan mas kahwin siap-siap. Saya terima nikahnya. Habis saya terima nikah saya sebagai menantu, saya cium tangan dia, saya cium pipi dia, cot. Dia kena cium. Oh, takkan tuan-tuan tak tahu mama teriak macam tu. Oh, saya dah bapa, kenapa menangis? Aku ada 13 orang anak, seorang pun tak pernah cium pipi aku macam kamu. Kau dapat tanah 2 ekar. Itu strategi saja. Sebab tu kita sebagai seorang anak, bapa mentua, mak mentua, ialah bapa kita. Seorang anak tanggungjawab besar. Pernah tak kita cium tangan dia? Pernah tak kita telefon dia? Saya ada bapa, tuan-tuan, saya boleh tidur atas lembar dia. Walaupun sekarang umur 46. Bapa saya tidur. Dia bawa buncit. Orang lelaki jangan takut. Memang kita umur 35 dah. Kemudian isteri saya kata, bang, saya tak nak mengandung dah bang. Kemudian dia sumpah kita. 35 semua mengandung. Tapi ada juga yang belum 35 mengandung dah. Tengok. Dia sumpah tak tahu siapa kena. Dia sumpah kita. Bapak saya ni, oh buncit. Dia tidur dari mana ni? Dia pegang perut dia. Bapak, bila nak salin. Tapi ya Allah, kadang-kadang tak balik seminggu. Bukan saya telefon, bapa telefon. Khairi, kenapa tak balik? Saya kata, ayah rindu kah? Yalah, tak ingat kamu. Ayah, saya sayang ayah. Cuba itu. Ayah saya sebab. Allah sebab. Tuan-tuan, tanggungjawab seorang anak cukup besar. Pernah sebut tak tuan-tuan? Saya PhD psikologi. Saya cakap ni atas dasar psikologi, mengaji psikologi. Tesis saya adalah menangani stres kepada pengantin ataupun yang telah kahwin umur 45 ke atas PhD saya. Jadi saya cakap ni atas psikologi saya mengaji, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita guna psikologi hebat kita. Sebagai anak, saya kata, ayah, saya sayang ayah. Ayah saya sebab. Kadang tak balik seminggu dia telefon, tengok. Tanggungjawab seorang anak cukup berat, tuan-tuan. Ni Allah sebut dalam Quran, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, terutama ibu kamu yang mengandung kamu dalam keadaan susah bertambah-tambah dan menyusu kamu 2 tahun. Tuan-tuan tengok, kita ada mak ayah, tuan-tuan duduk sini, telefon lah tuan-tuan. Tanya mak ayah. Saya pernah jumpa ada seorang ustaz, dia kata saya ada 12 orang anak. Anak saya pertama, doktor PhD, doktor, peguam semua. Anak saya nombor 6 hanyalah kerja kampung, ustaz, kayu basikal aja. Tetapi anak saya kerja kampung ni lah tiap-tiap hari Jumaat. Dekat basikal dia letak 2 biji kelapa. Belakang ni, segala serai, segala kunyit, semua ada di belakang. Tiap-tiap minggu, ustaz. Tapi saya tak hargai anak saya ni, ustaz. Sebab dia kerja kampung, yang ni semua PhD. Satu hari, ustaz, hari raya, semua bakal balik lah. Parking penuh.
Mata belalang, mata rimau, mata gajah, mata macam-macam. Saya tengok anak saya yang ini hebat. Kemudian bila pagi, yang PhD doktor ni, "Bapak, jom pergi market." Kita pun seronok, "Ustaz, bapak, jom naik kereta saya." Dia tengok Mercedes mata belalang. Saya pun duduk sebelah, dia pun bawa. Anak saya yang nombor 6 ni, ada, saya tak jemput dia. Sebab dia susah, sebab tak tahu dia. Mereka bawa saya pergi dekat market, duduk sebelah, saya seronok, sampai dekat market. Anak yang hebat-hebat ni, "Bapak, sotong bapak, besar sotong tu." Saya pun, "Sotong 2 kilo ya." Dia bagi tahu ya sotong, tapi dia corner kot lain. Saya bayar. Pergi pula sini, "Bapak, tilapia bapak, tilapia 2 ekor." Dia orang corner kot lain. Saya bayar. Saya, ya Allah, saya hebat, saya kata, saya suka dekat anak saya yang hebat-hebat ni. Oh, anak ni bukan nak ingat saya dah, tapi yang ingat tu yang kampung tu. Tiap-tiap minggu hari Jumaat, dialah hantar 2 biji kelapa tanpa miss. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya pun balik-balik temenung saya panggil anak ni, duduk depan saya. Nama Usman. "Man, walaupun kamu bagi aku kelapa dan serai di belakang, aku tak sisihkan kamu. Aku sayang kamu, Man. Sebagai seorang anak, apa tanggungjawab kita?" Tuan-tuan, kalau seorang anak, bapak dah meninggal, macam mana tuan-tuan? Doa, "Ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayahku. Man barra walidayya tuba lahu wa zada umruh." Siapa buat baik dengan mak ayah dia, untung Allah panjang umur. Tuan-tuan nak panjang umur, bukan tukar Ali, bukan kecil Fatimah kakak, apa ada mak ayah yang meninggal. Doa, "Ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayahku, ya Allah." Dalam Ibnu Qayyim kata, dalam Ar-Ruh, apabila mendoa akan anak ini kepada mak ayah yang meninggal, mak ayah ini akan doa, "Ya Allah, panjanglah umur anakku ini supaya dia boleh mendoakan aku." Kita nak panjang umur, doa mak ayah. Tanggungjawab pula seorang suami, seorang isteri. Besar tuan-tuan. Seorang suami, saya mengaji psikologi. Tuan-tuan, suami jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Isteri kita kerja hebat. Kemudian dia balik, dia naik kereta. Masa tu dia nak ceramah kita. Kita suami jadi pendengar yang baik. Ya. Baik. Ya. Abang faham. Ya. Dengar sudah. Tapi nak dengar, boleh tak, Abang? Tak boleh, Bang. Kita pun, tengok. Oh, betul itu. Bang, dia nak mencurahkan. Abang, seorang suami yang baik, dia menjadi pendengar yang baik. 3 je. Boleh abang bantu? Boleh abang tolong? Ya, abang faham. 3 ni. Psikologi kata, siapa boleh amal 3 ni, hebat suami. Ya. Abang, apa boleh abang bantu? Ya. Abang faham. Abang faham. Ya. Apa abang boleh tolong? Tapi nak cakap cukup susah, Bang. Cukup susah. Abang, boleh tak, Bang? Balik ni kan, dia boleh cepat. Ya. Abang faham. Abang faham. Boleh abang bantu? Ada apa dia kata, "Abang nanti, kau senyap tak?" Awak tu senyap terus. Memang isteri dia akan curah pada kita. Saya pernah isi tidur. Dia kerja cikgu. Masa tidur tu dia, "Bang, dapat bos baru, Bang." Kita dengar, baik. No, perempuan baru. Allah, dia cerewet lah. Susah nak buat dengan perempuan ni. Dalam hati saya, kamu tu perempuan ke lelaki? Saya pun pegang tengok, perempuan. Pegang tengok, perempuan dia tukar lagi kan. Dalam hati saya, kenapa tak suka? Dia perempuan, dia tak suka. Tapi kita mendengar. Pendengar yang baik. 10 tahun sebelum tu dia bawa kepada perempuan yang nak jadi bos dia. Kemudian dia 10 tahun lepas tu, dia pula bertuah. Aku tengok sama. Sama ya, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu, sebagai seorang suami, ya Allah, tuan-tuan, simple aja. 3 perkara. Tambah satu lagi. Yang abang sayang ya. Bang, susah nak sebut, Bang. Tapi kalau boleh sebut, suami yang cukup hebat. Sebab kalau balik nanti, balik sampai tengok muka isteri. Ya, abang sayang ya. Dia kata, Bang, malam ni malam Khamis, Bang. Malam esok baru Jumaat. Dia kata betul lah. Betul, Bang. Tapi kalau boleh sebut, hebat seorang suami. Tapi nak sebut, susah, Bang.
tapi hebat sebagai suami. Saya pernah, isteri saya cerita dalam YouTube kan. Isteri saya bila hari jadi dia, saya akan balik tengok-tengok, saya akan beli hadiah. Sama ada hadiah simple pun tak apalah hadiah. Sampai-sampai dia tidur. Saya kejut dengan dia. Yang tak panggil yang. Dia nak kawan kakak. Suami panggil yang tak? Tentu tuan-tuan. Nampak sangat. Panggil apa makcik? Mak hang, mak. Mak hang tak apa, Tuhan pun tak. Hampir dah Tuhan. Tuhan tak apa, jangan hang tu sudah. Kan? Yang, dia buka mata. Dapat yang, tengok. Bang, suami ni hebat kita. Kalau kita guna psikologi. Ya, hari ni hari jadi yang. Abang tak beli hadiah, lupa. Tak apa bang. Abang memang macam tu. Lalu lupa. Yang ni abang nak bagi tahu, ada apa? Dia tidur. Yang abang sayang yang. Bang terus sebut bang. Relax aja dia. Saya sebut 2 kalimah, menangis dia. Yang abang sayang yang. Yang kalau tak ada yang, siapa abang? Dia kali menangis dia. Dalam hati saya, ya Allah, 2 kalimah selepas saya sebut itu menyentuh hati. Yang kalau tak ada yang, siapa abang? Hebat seorang suami kerana isteri. Adik kahwin lagi. Yang hangguk apa? Dia tak kahwin lagi. Dapat ambil ilmu mak. Ni yang kalau tak ada yang, siapa abang? Abang baru kita mengajar awal-awal, tapi dia bagi semangat kat kita untuk memotivasi diri kita. Bila sebut macam tu dia menangis. Saya fikir balik ketika saya kahwin tahun 90. Tahun 90 masa tu tuan-tuan, umur 20 saya kahwin awal tuan-tuan. Sebab saya tak nak terlibat dengan benda-benda tak elok kan. Lebih baik kahwin. Jadi adik kahwin awal adik, bagus. InsyaAllah adik. Bila saya kahwin tahun 90 naik kapcai aja. Masa tu Yamaha Autoloop, tuan-tuan pernah dengar? Sekarang ada lagi. Bila start tu kak gerang geran pun nak kena tukar lah. Autoloop. Saya naik lah, isteri saya di belakang. Masa tu isteri saya 47 kilo. Sampai dekat traffic light, muda lagi saya akan jadi saya berhang. Dia pun syok. Ambil macam pernah buat apa. Tak apa dah kahwin kan. Tapi bila dah 3 tahun saya bawa motosikal, saya akan laju. Sampai traffic light saya berhenti. Dia duduk di belakang. Tak bergerak. Tak bergerak. Macam mana 66 kilo tuan. Seat pun dapat melengkung lah. Bang, tukarlah kapcai ni. Hati nak ambil apa? Abang ambil kancil. Abang tak ada duit. Tak apa bang, saya ada simpan duit 4,000 dalam bank. Abang ambil sebagai deposit. Tengok, pengorbanan seorang isteri. Dia simpan senyap-senyap bang. Saya kata 4,000 nak buat apa? Bayar muka. Bulan-bulan abang tangguh. Saya pun ambil kalkulator. Tak boleh lah. Ambil bank Islam punya loan, nak 100, nak berapa ringgit. Ambillah kancil. Kita masa tu umur 23. Kancil tu saya modify. Jadi turbo. Meter 2, bubur 6. Tapi tak fungsi pun. Saja nampak macam turbo kan. Exhaust, potong, bubur tu lubang. Bila bawa, turbo. Bukan turbo, exhaust cak. Spring, potong. Bila bawa tu, macam tu lah. Isteri saya duduk sebelah. Dah 3 tahun, bang, ni lori ke kancil bang? Kenyak lah, kita ada juga kancil. Orang lain kancil pun tak ada. Bang, dah 3 tahun bang tolaklah kancil ni. Ambil Honda City. Abang tak ada duit, tak apa bang, abang tolak bayar deposit. Bulan-bulan, City tangguh. Dia tangguh lah. Okey, lain dia. Ambil Honda City. 4 tahun, saya kata City tak sedap. Saya beli Camry. Duit saya sendiri. 29 hari bulan 3, bersedia dah, jadi dah. Saya bawa Camry tu. Pukul 2 dia cikgu. Saya berhenti depan pintu sekolah. Sebab pukul 2 dia keluar. Tunggu lah. Pukul 2 dia keluar. Nanti dia keluar surprise kan. Terkejut kan. Tunggu pukul 2, tak keluar. Rupanya dia mesyuarat. Kita semangat tadi kan. Tunggu 2.5 tak keluar lagi. Tunggu isteri tuan-tuan 5 minit macam 5 jam lah. Dia dah sampai kahwin tau lah. Pukul 3 tak keluar, muka macam jebon. Tunggu girlfriend adik 5 jam dan 5 minit. Isteri ya Allah. Masa tu pukul 4
lepas tak keluar lagi. Pon. Pengetua terkejut. Hei, siapa bunyi horn tu? Isteri saya tengok. Ha, suami saya Abang Haji. Aku cepat. Nanti dia marah. Isteri tak pegang beg. Lari keluar ni. Tengok. Camry. Abang Camry. Dia terlupa Abang Ferry. Abang Camry sampai. Abang Camry. Dia buka pintu, dia masuk. Dia boom, dia tutup. Saya kata apa? You ingat kancil? Di Camry ni. Tutup belahan sikit. Dia berhenti. Saya kata, I don't want to hear your letter. If you don't want to stay in my car, you can get out from my car. Saya halau dia keluar. Sedangkan saya tak ingat tahun 90 saya naik kat cat. Siapa bayar deposit 5,000, 4,000 untuk beli kancil? Isteri saya, abang. Cuba abang renung balik. Sebab tu bila saya kata abang, yang kalau tak ada yang, siapa abang menangis dia pengorbanan. Ketika mana saya beli Honda City, siapa bayar bulan-bulan? City bayar. Tapi saya ambil Camry, saya halau dia keluar daripada kereta saya. Sebab tu tuan-tuan, hebat seorang suami kerana seorang isteri. Hebat, tapi kita nak tunai tanggungjawab seorang suami bukan senang. Isteri kita kuat belentir, itu lumrah. Tapi kalau dah kahwin 26 tahun macam saya ni, macam pakcik yang lebih tak tahu lah. Kalau 26 tahun kan balik, isteri saya tak belentir, saya kejutkan dia. Yang belum belentir. Bila belentir tu sedap. Dengar macam lagu tu. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang ke pulau Ketam. Pulau Ketam kan? Rupanya sedap pula. Bila dah 26 tahun tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan, isteri mana tak kuat belentir. Dan pernah tuan-tuan dengar cerita seorang suami, isteri dia kuat belentir. Dia balik kerja, isteri dia belentir. Dia balik kerja, isteri dia belentir. Dia balik kerja, isteri dia belentir. Dia bengak, dia gali lubang. Dan dalam lubang tu dia bawa isteri dia pukul 12. Dia tolak jatuh dalam lubang. Lepas tu belentir tak ada lah. Apa yang tak ada tuan-tuan? Isteri dia tak ada. Isteri tak ada penimang. Saya duduk Pulau Ketam sebulan. Isteri tak ada. Tengok negro pun nampak putih. Kepala pun goyang macam tu. Ni, sorban ni belum tentu ni. Nampak tak ada sorban, tentu. Dia pun pengang, Allah, isteriku. Dia pun masukkan tali kan, tuan-tuan. Yang pegang tali. Tak ada juga. Dia masuk kali kedua, ya, abang sayang, ya, pegang tali ni. Dia masuk kali tiga, ya, peganglah abang sayang. Tarik berat. Kemudian naik. Rupanya yang naik bukan isteri dia. Satu lembaga hitam. Hantu terlalu. Dia pun tanya, mana isteri aku? Kenapa kamu naik? Hantu tu cakap utara. Macam mana aku tak naik? Baru ni ada seorang perempuan turun. Dia belentir, aku nak duduk pun tak boleh. Perempuan belentir sampai jebon pula. Nak menunjukkan tuan-tuan, isteri ni kuat belentir, tapi lumrah bagi kita seorang suami. Tapi kita boleh dengar aja tuan-tuan. Ya. Baik. Ya. Boleh abang bantu? Boleh abang bantu? Ya, abang faham. Tuan-tuan, hebat seorang suami. Tapi nak buat bukan senang. Bang. Tu amanah kita. Amanah seorang isteri. Isteri ni kita balik-balik kan. Sampai dekat pintu rumah. Dia buka pintu dah. Abang, bagaimana? Dengan kuliah Ustaz Abdullah Khairi, dia angkat air. Pakatan Rakyat. Ada air Pakatan Rakyat. Warna hijau nampak. Angkat. Kita pegang air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Dalam hati, aku redha akan isteriku walaupun air biasa dah. Jamin isteri syurga Allah. Kita suami nak masuk syurga dah, dia tarik. Macam mana isteri kamu? Aku tak kisah, aku kira aku neraka Allah. Nak masuk syurga dah. Macam mana anak kamu? Aku tak kisah, neraka Allah. Macam mana mak ayah? Aku tak kisah. Suami isteri ni, dia angkat air. Kita redha dengan dia, jamin syurga Allah. Tapi ada tak kita? Ni balik ni, isteri tak bawa. Sampai dekat rumah pukul 10. Isteri buka tepi tingkap je. Kita sama-sama, Assalamualaikum. Isteri, ingat tak balik dah? Nak tidur surau. Dia kata, bukan, Ustaz Abdullah Khairi ceramah panjang. Ustaz juga yang kena. Lalu dia guna ustaz kan. Buka pintu. Tak buka. Kita bang. Dia pun buka. Ingat nak tidur surau. Bukan, Ustaz ceramah panjang hari ni. Ada apa balik? Orang beli gula tak beli? Yang air ada tak? Air baik. Pergi ambil dalam peti air. Kita pun buka peti air. Haram jadahnya bini.
Kita minum dalam keadaan tak redha, jamin isteri neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut boleh, nak tunai bukan senang. Sebab tu isteri bawa datang mengaji. Bila mengaji, dia belajar atas urusan agama. Tapi bila tak bawa mengaji, dia belajar apa? Belajar tak faham agama. Bila dia faham agama, kita tidur tak bangun subuh. Bang, bangun bang, dah nak habis dah subuh bang. Bang ingat dah kalau tak bangun, syaitan akan datang kencing dalam telinga bang, diselimut dengan kain kulit babi. Belajar agama, kita pun Allahu Akbar. Bangun selalu tuan-tuan kulit babi tuan-tuan. Tapi kalau tak faham agama, problem. Tapi nak tunai tanggungjawab seorang isteri bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak seorang isteri namanya Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, naik Jabal Nur. Tuan-tuan, Khadijah ini umurnya 55 tahun. Nabi umur 40. Khadijah naik Jabal Nur tuan-tuan. Masa tu tangga pun tak ada, batu penuh. Khadijah naik atas, sehari 2 kali tuan-tuan hantar makanan kepada Nabi. Kita isteri kita nak angkat air pun kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita pun problem juga, isteri angkat makan. Ada tak kita sebut sedap? Yang sedap nak makanan hari ini bang, guna psikologi bang, ubah diri kita, kita ubah segalanya. Yang sedapnya, tapi kita tak. Orang lelaki ni dia guna Mat Haris Limsukun. Tak ada Mat Haris Limsukun, makan-makan sedap. Sedap lah tu. Kita sebut agak. Orang lelaki ni guna Mat Haris Limsukun, selalu sama je. Kalau kita pergi tengok orang kahwin, kita beritahu, anak dara perempuan tu putih. Kira putih lah. Tapi dia kata, anak dara tu putih lah tu. Memang putih lah, Mat Haris Limsukun. Kalau hitam, dara tu hitam, tak buat hitam. Tapi hitam tu, memang hitam tu. Ni macam mana kita ni orang lelaki sedap lah tu. Bang, cuba try guna ubah tidak. Yang sedap lah makanan ni, seronok isteri kita. Tapi nak buat bukan senang. Bang, try balik buat. Sedapnya, tak sedap pun tak apalah, sedap. Ya. Tapi dah makan-makan. Ni, lori garam tumpah tak? Dan tu ada. Allah, saya pernah jumpa ada seorang suami tuan-tuan. Isteri dia cerita, dalam nasi tu ada seorang rambut. Dia pegang pinggan dengan nasi, dia baling ke tingkap. Allahu Akbar. Hebat seorang suami macam ni. Itu namanya bengis. Tuan-tuan guna psikologi. Mulut aja. 3 perkara yang sebut tadi. Boleh abang tolong, boleh abang bantu. Ya, abang faham, tapi bukan senang nak buat. Tapi kalau isteri pun boleh buat, alhamdulillah tuan-tuan. Itu amanah seorang suami, seorang isteri. Saya nak cerita situ pula. Lagi apa lagi? Amanah seorang bekerja. Bekerja ya Allah tuan-tuan. Bekerja kena ada 3 perkara. Pertama, prihatin. Jangan ada ego. Yang ketiga, rendah diri. Hebat kita. Psikologi ke tak? Pertama apa? Rendah diri. Rendah diri kita maksudnya apa? Kita tengok orang, jangan bagi persepsi. Saya pernah tuan-tuan ada seorang doktor menangis depan saya selepas sebulan tak boleh tidur. Saya ni tuan-tuan buat sekretari di universiti, jemput saya sekali. Yang gila-gila tu panggil saya lah. Saya akan kaunseling orang gila ni. Orang gila. Duduk orang macam-macam cakap saya dengar. Kaunseling orang gila tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh dengar, tuan-tuan jaga. Lebih kurang sama dengan pusat buat sekretari tu tuan-tuan. Jadi saya, doktor ni, Ustaz dia kata, saya ketika mana didatangi oleh seorang Cina. Cina ni apek lah. Tu ada. Dia pakai seluar pendek, dia letak paper dekat sini. Sampai-sampai dia buat appointment dengan saya pukul 9. Sampai dekat receptionist, nurse. Nurse tu tanya, tuan mau jumpa siapa? Doktor sibuk, dia tengah cakap telefon. Saya telefon masa tu. Boleh tak duduk? Bukan saja duduk, nurse ni kata apek duduk boleh tak? Dia suruh apek dia duduk. Kemudian dah 9.30, Cina ni bangun, saya nak jumpa dengan doktor. Doktor sibuk, apek duduklah, nanti kita panggil lah. Dia panggil apek tuan-tuan. Pukul 10, Cina ni bangun pula. Saya dah pukul 10 dah. Nurse ni masuk jumpa saya, jumpa doktor tadi. Dia kata tu ada Cina pula di luar tu, apek ni. Berapa kali nak jumpa doktor? Saya beritahu doktor sibuk. Jadi doktor pun bangun. Saya, doktor tu dah bangun. Bangun-bangun tengok-tengok. Ya Allah, yang kata apek itu, tuan-tuan tahu siapa? Yang pakai seluar pendek, yang pakai ni, yang letakkan paper. Rupanya Tan Sri Lee Lam Tai. Doktor ni tu, Tan Sri minta maaf. Tengok, jangan persepsi manusia. Minta maaf Tan Sri, saya silap. Tan Sri kata apa? Never mind. You give me time to read this newspaper from page to page.
Dia sebut gitu kan. Kamu bagi masa dekat saya. Sebenarnya saya tak ada masa, tapi saya tunggu kamu bagi masa pada saya untuk baca surat khabar ini daripada muka ke muka. Dia sebut macam tu. Saya tersentuh hati, sebulan tak boleh tidur. Jangan buat persepsi manusia. Tengok manusia ni jangan. Tapi mengaji psikologi, kita tengok manusia, kita tahu. Abang, kalau dengar ceramah, jangan buat macam tu. Nampak? Orang psikologi dia tahu. Kalau kita duduk dengar ceramah macam ni, namanya tertutup. Tertutup maksud dia, aku tetap aku. Walaupun abang sejuk, mungkin sejuk kan, tapi orang mengaji psikologi dia tahu. Kalau kita dengar ceramah macam tu, maksud dia, kamu ceramah lah apa pun, aku buat tak tahu. Jaga tuan-tuan, sebab tu kena mengaji psikologi. Satu lagi memek muka. Kalau tengok memek muka, saya baru ni kan ceramah dengan Datuk Abu Hassan Din, dengan Dr. Zulkifli, ganti Datuk Harun Din. Saya ustaz biasa aja. Tuan-tuan, saya ceramah ni Datuk Abu Hassan Din, Dr. Zulkifli, ulama hebat ni. Saya bagi pendapat, dia orang angguk tuan-tuan, ni ulama besar, hormat saya. Saya ceramah tuan-tuan, angguk pun tidak. Tuan-tuan lebih hebat pada Datuk Abu Hassan. Itu psikologi tu tak tengok ulama ni, walaupun ulama besar. Itu cara dia tuan-tuan. Kita mengaji psikologi nampak tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. Sebab tu saya tengok pekerja dia bila kata macam tu, dia kata macam mana saya nak buat. Saya kata, doktor, itu persepsi manusia nak buat macam mana. Doktor kena didikkan nurse ni. Bila sampai orang masuk, apa salahnya pekerja? Cik, boleh saya bantu dengan senyuman? Tuan-tuan ingat, kita senyum dengan orang, itu pahala cukup besar bagi kita. Tapi nak buat seorang pekerja bukan senang. Saya pernah dekat BSN masa tu 6 tahun lepas. Saya beratur ni, masa tu nombor tak ada lagi. Ini tanggungjawab pekerja. Tiba-tiba depan saya ada seorang pakcik tua, pegang tongkat nak ambil pencen. Saya kata, pakcik duduk pakcik. Nanti lepas ni saya panggil. Pakcik duduk tak? Elok sampai dekat saya panggil, pakcik, mari. Pakcik ni bangun. Yang kaunter tu, pakcik, mana surat apa nama kad pencen? Dia bagi. Mana IC? Lupa bawa. Dia beletik. Apa tiap-tiap bulan nak ambil pencen, IC tak bawa? Saya tak nak bagi. Ini prosedur. Pakcik kata, tiap-tiap bulan saya tak tipu, saya ambil pencen tapi saya terlupa. Tak boleh, pakcik balik. Saya duduk di belakang. Saya kata apa? Cik, tak ada budi bicara kan? Tak boleh, tak boleh. Pakcik ni tiap-tiap bulan tapi lupa lagi. Saya kata, cik marah pakcik ni. Cuba cik bayang, kalau pakcik ini ialah bapa cik sanggup marah? Dia pun duduk. Tak apa, dia boleh lah. Tapi dia buat lah, Saya tengok tu. Kemudian dia bagi 2 minit aja tuan-tuan. Walaupun tak ada IC, dia bagi. Pakcik ni ambil. Nak, terima kasih nak, air mata berlinang. Dengan satu kalimah aja. Saya keluar tuan-tuan, ni gad. Gad. Saya kata kenapa? Lama dah ustaz, dah geram ustaz. Tuan-tuan, pekerja hebat. Apa salahnya? Pakcik, boleh saya bantu? Saya nak buat bukan senang bang, tapi boleh buat. Hebat kita. Saya pernah tuan-tuan, seorang doktor. Doktor ni Cina. Dia ego tuan-tuan. Ego macam mana? Jamaah haji jumpa saya. Ustaz, saya kena kanser paru-paru. Kanser paru-paru ustaz. Saya pergi dekat doktor nak sah supaya benar saya pergi haji. Tapi doktor di Cina ni kata, kamu tak boleh. Kalau kamu pergi, 2 minggu kamu mati. Oh, egonya. 2 minggu aja, tak ada harapan. Dia kata, tak apa, mati di Mekah lagi bagus. Cina ni kata, tak boleh. Kalau mati, saya yang lulus, saya kena. Kemudian dia datang jumpa saya. Ustaz, macam mana saya nak pergi Mekah? Dia kata saya 2 bulan lagi nak mati, 2 minggu ni. Saya telefon seorang doktor Abu Bakar, Tok Islam. Doktor tolong bantu pakcik ni. Dia bawa lah surat. Pergi jumpa doktor Cina ni. Tolonglah doktor, tak perlulah, tak apa. Dia mati sana, orang Islam lagi bagus. Doktor dia kata saya tak tanggung risiko. Tak apa, sign tuan-tuan. Sign dengan ego dia. Pakcik ni pergi Mekah. Ni pergi Mekah baru ni. Duduk di Mekah tuan-tuan 40 hari. Sihat. Sihat, tak sakit apa. Semua selesai. Kemudian balik sakit. Bila sakit, anak dia bawa pakcik ni rujuk balik dekat doktor tadi. Sampai dekat hospital, resepsionis tanya, pakcik nak jumpa siapa? Nak jumpa doktor Cina ni, saya lupa ni. Doktor Cina tu kah? Dia dah tak ada dah. Rupanya doktor tu mati dah tu kah? Doktor tu duk ingat pakcik ni 2 minggu. Rupanya
doktor tu seminggu setengah aja. Tuan-tuan jangan ingat, waktu saya beritahu, jangan kita ego tuan-tuan. Apa salahnya budi bicara kita? Ni kadang-kadang jadi bos. Tengok orang bawah tu, ego apa kami? Bang, ada tolak ansur bang. Ada tahu semua ini hebat-hebat. Jadi bos, tolak ansur kena ada. Kalau ada, kita amanah sebagai seorang bos. Macam mana tuan-tuan? Saya jumpa ada seorang pengetua saya, seorang perempuan. Anak dia 9 orang. Anak saya kena arthritis ni, tulang-tulang bengkak habis ni. Saya pergi, ajar, saya nak ambil cuti ajar. Berapa hari ni ustaz? 3 hari. Kenapa anak saya kena ni, nak bawa pergi Kuala Lumpur? Tak apa. 3 hari, doktor suruh extend lagi 3 hari. Saya telefon, Hajar, saya nak ambil lagi 3 hari. Tak apa, saya pun ada anak ustaz. Saya tahu ustaz, anak saya 2 orang meninggal sakit ustaz. Saya rasa kehilangannya ustaz, sementara anak boleh ubat. Memang saya kata. Tapi dia sebut tu, saya pegang telefon, air mata mengalir. Tapi bukan senang seorang bos boleh sebut. Boleh buat, hebat seorang bos. Psikologi. Tapi kita ego, ya Allah, ego. Aku bos, aku kepala. Kita anak buah, tak apalah. Kan? Anak buah, bos. Kepala di atas lah. Mana ada kepala di bawah? Kepala di atas. Kita tangan. Allah, bos, Ustaz. Ke bos pun pening, Ustaz. Tak betul. Okey, kalau kepala pening, tangan buat macam mana? Tangan urut. Ambil minyak bubuk. Jangan pula kepala pening. Lagi pening dah tuan-tuan. Umur dia kan. Betul. Urut dia lah. Kita bos, tuan-tuan, kita anak, kita yang bawah, hormat dia. Dia bos kita, kan? Kita kadang-kadang kerja 5 bulan, kan? Bos, ya, baik. Ada apa bos? Ya, betul. Ni, rubu sahur, apa nama? Menundukkan kepala, boleh, ya. Boleh buat kali? Boleh. Baru 5 bulan kerja. Ni 30 tahun kerja, bukan. Ini cik dia boleh tak? Yang bawah naik atas. Ni bukan kerja saya. Nu dapat sana. Kita tengok. Allah, apa salahnya yang kerja 30 tahun ni? Ya, baik. Saya boleh insya-Allah. Tuan-tuan nak buat bukan senang seorang bekerja. Tapi boleh buat, tuan-tuan hebat tuan. Ini amanah kita. Allahu akbar. Seorang pakcik, dia ada calik saja, kerja polis. Saya pergi tengok dia ada calik. Masya-Allah tuan-tuan, ada calik. Anak yang pertama PhD tuan-tuan, doktor. Anak kedua doktor betul. Anak ketiga pensyarah. Yang keempat ini ialah cikgu ustaz daripada Mesir. Dia satu calik 30 tahun dalam polis. Saya tanya dia 30 tahun tak naik pangkat ke? Satu aja ke? Tak apa ustaz. Walaupun satu calik ustaz, anak saya yang pertama pensyarah, yang dua doktor peguam, yang ni ustaz. Ada seorang lagi 3 paku tuan-tuan. Anak dia 9 orang. 4 orang penagih dada. 2 orang tak boleh gunanya. Yang ni pula kerja biasa je. Yang paku ni hebat, ada paku, tapi anak dia satu paku pun tak ada. Yang ni dicalik aja, tapi anak dia semua ada paku. Bila saya tanya pakcik kenapa tak naik pangkat, satu calik je? Ustaz, walaupun satu calik, rezeki saya berkat ustaz. Tu kehebatan seorang pekerja. Lagi apa? Tanggungjawab amanah seorang pemimpin. Pemimpin tuan-tuan tengok, Nabi SAW ketika peperangan Ahzab, dalam parit digali, ketika parit gali, Nabi turun sekali gali. Kita pemimpin kita turun sekali lah gali parit. Duduk tepi parit, makan komisen. Ini berapa boleh makan? Tak apa. Jadi gula kena naik. Tepung naik, tak apa. Minyak naik. Aku, alhamdulillah, kita okey. Tuan-tuan, dapat naik gula. Siapakah yang memegang konsesi gula? Tan Sri Muhtar Bukhari. Tuan-tuan tahu tak siapakah yang support UMNO dalam pihak raya? Yang paling banyak sekali. Ya. Akhirnya nak bantu kroni ni naikkan gula, dia untung berbilion-bilion. Kita apa dapat? Kita satu Malaysia, alhamdulillah. Satu dapat. Yang saya pegang pergi Balinga tuan-tuan. Paling kuat di Balinga. Baru di Sungai Limau tuan-tuan. Sungai Limau tu satu kawasan tu memang kawasan dia dulang. Saya pergi satu surau tu, pakcik tu bersin pun UMNO. Daci. Keluar daci. Dia kata memang daci betul lah. Bersin daci tuan-tuan. Sungai Limau tuan-tuan. Itulah nak buat macam mana. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana gali parit, dia sinting baju. Ada seorang hamba Allah, Jabir namanya bin Abdullah. Ada satu batu besar. Ya Rasulullah, batu ni tak boleh pecah ya Rasulullah. Nak buat macam mana? Nabi gunakan pedukul, pukul.
Pukul-pukul terangkat bajunya. Dia tengok dekat perut Nabi ada 2 ketulan batu. Jabir kata, ya Rasulullah, kenapa di perut engkau ada batu? Aku sudah tidak menjamah makanan selama 3 hari. Pemimpin tak jamah makanan 3 hari. Pemimpin kita bawa lari kereta, tuan-tuan, ambil duit 1 Malaysia untuk rakyat miskin 10 kereta mewah. Tuan-tuan tahu tak? Hampa mereka tak tahu. Geram ni. Dulu Syah Alam tak tahu. 10 kereta mewah. Allah, itu namanya rakyat didahulukan. Allah, tuan-tuan tengok. Ni 3 hari tak makan. Jabir terus balik ke rumah. Yang apa ada di rumah? Ada apa bang? Ada tak benda makan? Nabi sudah tidak menjamah makanan 3 hari. Maka isteri dia kata, bang, dalam rumah ada 2 keping roti. Tak apa, di belakang rumah ada seekor kambing. Setengah riwayat kata, setengah kata ayam. Dia sembelih kambing ni, kau masak sedap-sedap ayam, nanti aku bagi tahu Nabi supaya dia datang. Dah siap masak tuan-tuan. Roti dalam bakul, kambing dalam periuk, atas api, dia pergi. Bisik kat telinga Nabi. Nabi sedang duduk cangkul. Ya Rasulullah, lepas zuhur kau datang ya Rasulullah, rumah aku ada 2 keping roti, seekor kambing yang sedang dimasak. Tiba-tiba Nabi naik tempat tinggi. Tengok, Nabi tak makan seorang. Kita pemimpin kita, mana boleh ambil. Sebelum mereka kalah dalam pilihan raya 14, ambil. Ini semua mereka ambil. Mereka tak yakin nak menang, tuan. Sebab anak muda sekarang buat konsert, mereka tak hadir konsert. Buat apa pun tak hadir. Mereka datang apa? Kuliah agama. Ni tengok ni. Anak-anak muda ini tuan-tuan, hebat mereka. Sebab saya baru ni di ceramah di satu masjid dekat Penang, yang hadir tua-tua. Kita ceramah gelap pun. Aku terekah 3 kali syahid orang. Gelap. Anak muda tak ramai sebab duduk Penang, banyak keluar. Banyak datang Syah Alam tuan-tuan. Ya Allah akbar, kita pun pening tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu Penang kita kalah sebab ada generasi muda ni. Sebab orang tua-tua ni, orang muda tak balik. Mereka boikot untuk Mak Sabu tuan-tuan. Sedangkan alhamdulillah Mak Sabu menang. Tak apa. Mak Sabu kampung saya, duduk sebelah rumah, sebelah kampung kan. Lepas bantin saya duduk periam tuan-tuan. Kenal sangatlah dengan Mak Sabu ni. Dia orang kata dia Syiah, dia Syiah. Tak ada tuan-tuan, ini propaganda ketika pilihan raya di Penang. Di antaranya Tuan Guru Haji Abdul Rahim naik pentas tuan-tuan, kempen kalahkan Mak Sabu bersama Mandul. Kalah Mak Sabu tuan-tuan. Tok Guru esoknya dapat 2 juta Tok Guru ni. Habis pondok dia, bubuh tas habis. Apa, dunia boleh dibeli begitu mudah tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW bila kata macam tu, dia naik tempat tinggi, dibisik oleh Jabir. Tuan-tuan, lepas zuhur kita pergi rumah Jabir. Dia ada roti dengan kambing. Jabir muka pucat. Dalam riwayat kata 1000 orang nak makan 2 keping roti, seekor kambing. Dia lari balik. Kata bini dia nama Mila. Mila, mampuih kita Mila. Kita lah kan. Bila 2,000 orang, 2 keping roti, tak mampu dia. Tapi isteri solehah kakak, dia kata apa? Bang, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. Sebab tu kita kena mengaji kata. Bila mengaji akan keluar kalimah ni. Bang, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. Kalau isteri tak solehah, dia kata apa? Abang panggil abang tunggu. Saya belah. Tapi dia tak, bang, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. Kekasih juga tiba-tiba datang lepas zuhur 1000 orang. Jabir tunggu dalam keadaan gelisah. Nabi dapat sampai. Ya Jabir, mana roti dalam bakul? Mana kambing dalam periuk? Jangan kau angkat. Nabi ambilkan roti, cedok kambing bagi seorang. Habis semua. Baru Nabi makan. Wahai Jabir, ini giliran kamu. Dalam hati Jabir tak ada apa dah. Buka-buka. Ya Allah, kambing roti apa tu dalam bakul penuh. 2 biji tu ada. Kambing penuh dalam kuali. Dia pergi duduk depan Nabi, dia pegang tangan Nabi dan riwayat kata, ya Rasulullah, kalau bukti macam ini, aku tak yakin lagi engkau Rasulullah. Siapa aku ya Rasulullah? Hebatnya tuan-tuan, seorang pemimpin. Kita tuan-tuan pemimpin kita. Tuan-tuan, dia kira kita naik jet bagi bini dah. Allahu Akbar, cincin dah 24 juta. Oh, jet pula free tuan-tuan tu. Tak apa, tuan-tuan esok nak bangun dengan siapa? Tuan-tuan nak bangun dengan Nek Aziz? Tengok dia tuan-tuan. Pernah saya naik kereta dengan dia, duduk sebelah dia tu juga. Masuk kereta.
salli sunat duha. Allahu akbar. Semayang lah kita. Allahu akbar. Dah. Ustaz Abdul Hadi, saya pergi ceramah Kuala Terengganu, dia jemput saya. Dia baru balik dari Syria. Ustaz Khalil jemput saya pergilah. Sampai-sampai saya sampai pukul 9. Ustaz Hadi balik pada Syria pukul 4 pagi. Sambut saya pakai baju pagoda, kain gajah duduk. Abang, gajah mahal lagi bang. Gajah berdiri bang. Duduk gajah duduk ya. Lah, sambut saya cium tangan dia, peluk saya. Ustaz, sila duduk. Ustaz kemudian angkat nasi dagang 4 bungkus. Dalam hati saya pukul 9 ni lapor ni. 4. Satu untuk aku, satu untuk Ustaz Khalil, satu untuk guru, satu lagi aku. Lapor kan. Sila dapat kita buka. Tok Guru bawa balik pukul 4 pagi pada Syria. Saya pun makanlah, makan. Tok Guru tak makan ke? Ya cik tak makan ke? Tak apa, saya puasa. Nampak anak mengkuih ni lah. Nak tambah apa lagi dia puasa? Tuan-tuan, dia balik daripada Syria pukul 4 pagi, puasa lagi hari Isnin. Tok Guru bangun, dia layan saya seperti mana orang lain. Tengok ulama tuan-tuan kita kadang-kadang ada puasa sikit, Allah, orang pun tak sambut dah. Tapi dia ni bekas menteri besar, sambut saya ustaz biasa aja, bukan ada apa-apa. Tapi sambut, layan, tunggu makan tuan-tuan. Dia bangun, saya tanya, Tuan Ustaz Khalid, ayah saya ni puasa ke? Saya kenal ayah saya. Ketika saya kenal ayah, saya tak pernah tengok ayah saya tinggal puasa Isnin dan Khamis. Tuan-tuan nak bersama dengan siapa? Tuan-tuan nak sama dengan Tok Guru ni Abdul Aziz, Ustaz Harun Din, Tok Guru apa nama Harun Taib, nak sama dengan apa Fadil Nur, ataupun tuan-tuan nak sama dengan seorang lagi, bangunlah bersama dengan dia. Bangun sebelah, tengok terkejut, ada seorang perempuan tu dia rambut. Tuan-tuan berlindunglah bawa rambut dia. Allah, tuan-tuan ingat, amanah seorang pimpin bukan senang. Kita tanggungjawab besar kalau pemimpin. Dan kita rakyat, macam mana nak lantik pemimpin ni? Lantik yang amanah, bukan lantik yang bersuka. Sebab bila amanah disia-siakan, inilah yang menghancurkan, akan berlakunya kehancuran dunia ini. Tak mau urai panjang-panjang tuan-tuan. Sebab tu kemudian Imam Ghazali tanya lagi, apakah yang paling tajam? Maka anak murid kata, yang paling tajam ialah pedang, maka pedang. Kata Imam Ghazali, salah. Yang paling tajam ialah lidah kamu. Ni lidah saya di sini ni tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sana, saya boleh cakap, tuan-tuan terasa hati, pedih tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan kata kat saya duduk dekat tu, masuk Facebook, terasa tuan-tuan. Lidah cukup tajam tuan-tuan, lidah tajam. Tuan-tuan balik tutup saya, kadang-kadang kita sama-sama kita pun duduk dalam surau ni kan. Itu dia datang ke masjid, surau, pun tak buat. Kawan dengar, mak rasa, aku tak buat apa, semua aku buat. Kamu buat apa? Pam tak buat. Tuan tengok, ni lidah cukup tajam. Sebab tu pernah saya cerita tuan-tuan dalam YouTube. Ingat tak seorang lelaki yang ada tatu? Saya ceramah, saya baca khutbah di masjid tatu. Saya cerita dia, ada seorang balong, dia ada tatu di lengan. Kemudian Tuhan buka hidayah dia. Pakcik cikgu ni umur 52 tahun. Dia tak pernah dengar khutbah Jumaat macam tu. Dia singgah dekat Masjid Batu tu. Masjid Batu dekat Penang ni tuan-tuan, kira hebat lah masjid ni. Dia singgah dia dengar, duduk dekat kolak tempat ambil wudu, dengar. Dia cikgu ni tuan-tuan, dulu kini selamanya. Macam mana dia boleh singgah masjid tu pun tak tahulah. Mungkin tak sempat singgah. Singgahlah. Saya baca khutbah, cerita Pak Long tu yang ada tatu. Pak Long dia ada tatu, balik Tuhan buka hidayah dia. Dia pegang setrika, dia letak dekat tatu, dia angkat, terkeluar isinya. Cikgu ni duduk dengar. Bila dia tanya, cikgu kenapa sanggup buat macam ni? Dia kata, hidayah milik Allah tu yang saya ceramah ulang ni, hidayah milik Allah. Dia letak tu, dia kata, Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Bila saya sebut macam ni, cikgu ni tuan-tuan, dia duduk di belakang, dia menangis tuan-tuan. Dia nangis. Bila dia menangis dengan izin Allah tuan-tuan, dia penolong kanan, balik pusing 180 darjah. Dulu ni tuan-tuan, satu Malaysia, alhamdulillah di hari raya 13 di baru ni, dia bulan purnama. Bukan bulan purnama saja, sanggup tiap-tiap malam duduk belah kiri ustaz ni, datang mengaji tiap-tiap malam Masjid Batu dengan membawa tip recorder ni, rakam dengan isteri anak dia. Dengan apa? Dengan satu saja khutbah, Tuhan buka pintu hidayah dia kerana lidah manusia.
Tapi ada lidah ni tuan-tuan. Pengang pun ada. Di Selangor ni lah, saya cerita. Kan, tuan-tuan tahu saya baca khutbah. Baca khutbah. Hei, jangan tidur. Ada seorang pakcik tu, dia bangun-bangun dengan mata merah. Wajak. Dia kata wajak lah saya. Dia tak balik pun. Dengan lidah tuan-tuan, orang maki saya. Tapi dengan lidah tuan-tuan, boleh merubah hati manusia. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Sebab tu saya nak bagi tahu lah, kita ni Allahu Akbar, banyak amanah Tuhan bagi kita, tapi kita tak mampu nak tunaikan. Kemudian mereka kata dengan lidah, lagi apa? Kata Imam Ghazali, apakah yang paling jauh? Lalu sahabat dia kata, anak murid, yang paling jauh ialah negeri Cina. Kata Imam Ghazali, yang paling jauh ialah masa yang kamu tinggal. Masa tidak. Ini katalah talicit, kata talicit. Ini umur 60. Ini umur 1 hari. Adik umur berapa? 60 mati adik. 22. Jauh lagi adik. Baca umur apa? 6. Lebih adik. Subsidi dah. Okey dah. Abang umur berapa? 47 sama saya lah. Kat sini. Sekarang bang. Bang, adik, kamu 20 dan kapan? 20 orang? 22 adik sini adik. Jauh lagi adik. Pakcik 62. Abang 47. Abang 47, pakcik 62. Kalau abang dan pakcik umur 20, dia berzikir kepada Allah 1 hari 10 aja. Dia telah berzikir hampir 3,300,000. Nabi kata siapa yang ingat Allah 100,000, dia jamin surga Allah. Abang dengan pakcik jamin surga Allah. Adik belum. Masa yang lalu kita tinggal, tapi kita tak boleh ambil tak. Alhamdulillah adik ni Tuhan bagi hati dia untuk datang rumah Allah. Sebab tu anak muda rebus sekarang, bila dah berlalu tak ada harapan lah. Saya umur 26, faham agama tuan-tuan. 26 baca Quran paling sedap. Walam modang qalu paling sedap dunia. Tapi saya mengaji tuan-tuan, mengaji mana? 10 tahun talaqi. Mana saja ustaz. Pernah pergi tuan-tuan dengan Syekh Ubaidillah. Saya cerita dalam YouTube. Syekh Ubaidillah ni wali Allah di Masjid Nabawi. Masuk tiang nombor Babu Salam, tiang nombor 10. Dia dah meninggal. Tapi anak murid dia ada tulis buku dengan cara menyebut makhraj huruf. Tuan-tuan pergilah Masjid Nabawi. Saya pergi kat dia, mata buta ni. Muka dia berseri, janggut tersusun, digunting rapi, tapi mata buta. Gigi penuh. Sebab tu nak baca Quran, gigi kena ada. Macam bapak abang ipar saya, umur 50 baru boleh baca Quran. Saya ajar dah tiap-tiap malam. Pergi dia gigi tak ada, sebab tu kena ada gigi. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, dia gigi tak ada. Alif fathah A, alif fathah I, dhammah U. Gigi tak ada. Gigi kena ada bang. Kalau tak ada bubuh gigi palsu. Kemudian lekatkan dengan Polident. Sebab nak sebut ni kalau tak ada gigi, alhamdulillah fi rafatu habis semua. Jadi dia alif fathah alif iu. Bila ba fathah ba kasrah bi ba dhammah bu. Dia ingat ba bi bu, dia lupa a iu. Yang dia ingat dia tambah ta. Babi bu ta. Tapi alhamdulillah mengaji tuan-tuan. 5 tahun boleh baca Quran, pergi Mekah, balik jadi imam Masjid Taman Indrawasi. Nak Sri Budaya, tak nak Sri Budaya. Jadilah saya pergi. Dia mata buta, saya duduk dekat dia. Ya Syekh, ana min Malaysia, ana murid an aqra'ul Quran Fatihah faqat. Dia cakap Arab, Fusha. Dia mata buta. Apa dah? Sila. Dia suruh saya baca. Saya pun baca. Masa tu umur 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia kali mata buta. Kullu khata, semua salah. La ilaha illallah. Masa tu 36 dah umur. Kita pun bengang. Aina al-khata ya Syekh? Mana salah? Anta taqra kalmas, kamu baca macam orang Muslim. Aku dapat daripada Jibril, Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas, Zainul Abidin, Amr disebut satu-satu. Bacanya macam ni.
Hari pertama, bismillah, bismillah, bismillah. Dia mata buta, dia akan pegang mulut saya. Bila saya sebut bismillah tak betul, dia tampar saya. Ompong rumah. Tapi sabar tu, sabar. Mengaji kena sabar, Pak. Macam tuan-tuan dengan ceramah saya ni, kena sabar. Kalau tak sabar, dia bangun perlahan. Lepas tu dia buat pergi tandas. Lepas tu dia start tablah balik. Tapi sabar. Alham. Nak sebut betul alham, bukan alham. Saya alham. Dia dulu ya. Alham. Alham bukan alham. Kita alham. La mundagi. Iyyaka na'budu walad ba. Kan? Banyak orang tidak walad tu Jawa. Walad da. Da ni tak kat tadi. Lepas tu kena lagi. Saya pun baca. Tengok dia baca. Habis hari 10. Ya akhi ikhra. Kal misli. Baca seperti mana aku baca. Saya pun baca macam mana dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dia mata buta. Dia kata ahsan. Ahsan dia buat begini. Ahsan itu isim tafdhil. Apa maksud dia? Hasan baik. Kalau ahsan tersangat baik. Dia buat itu. Dia tak buat macam tu. Dia tak berubah. Kalau dia buat macam tu okey juga, kan satu, nombor satu kan. Tapi dia tak buat, dia buat macam tu. Bila buat macam ni, dia ulurkan tangan, saya pegang. Ajastuka hadha suratul Fatihah. Aku ijazahkan surah Fatihah ini min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila 1111 minni ilaika. Saya pun qabil tu hadha, ada terima ijazah. Bila terima, ya Allah, aura apa ni sedapnya. Baru Fatihah. Ya Allah, sedapnya ya Allah. Allah, sebelah saya tuan cikgu. Ustaz, bagi tahu dia, saya pun nak baca tak? Ya Syekh, hadza sadiqi wa yurid an yaqra'ul Quran. Kawan pun nak baca Quran ni. Fatihah faqat, Fatihah saja. Mata buta. Itlaq barra. Itlaq barra ni keluar belah. Keluar. Dia halau. Tuan-tuan, mata buta, hatinya seperti mana cahaya. Saya cikgu, dia halau, cikgu bangun. Dia bangun lah. Saya pun, ya Syekh, limada hadha rajul, lelaki itu laisa salat subuh, tak semayang subuh ni. Berkawan dengan orang alim, kita akan dapat ilmu. Berkawan orang jahil, kita dah rasa alim dah. Tuan-tuan, carilah wali Allah, cari guru lah tuan-tuan. Masjid Syekh Syabas Surah Session Studio ni, tiap-tiap hari ada kuliah. Tuan-tuan datang, anak muda berkawan dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama, kawan dengan orang alim, kita akan dapat ilmunya. Kita jahil, masa yang dulu jahil, tinggalkan. Sekarang masa dah, rebut pula. Belajar sungguh-sungguh. InsyaAllah untuk diri kita, ubah diri kita. Kita ubah diri kita, alhamdulillah dah. Dengan isteri kita, anak kita, cara kita cakap, cara kita mengaji. Orang mengaji ni hebat tuan-tuan, ubah diri kita. Allah, dia kata macam tu, dia tak sembahyang subuh dalam hati. Aku ni 10 hari dah duduk ni, dia duduk baca apa? Kita pun bukan baik sangat kan. 26, umur 26 baru faham agama. Kita pun bangun pelan-pelan. Jangan bagi dia tahu. Sebelum dia kata baruah, dia aku belah. Tapi dia kata baruah, mampu kita. Kita bangun. Bila bangun-bangun, cikgu duduk jalan. Cikgu tak? Cikgu duduk. Cikgu tahu tak kenapa dia halau? Tak tahu kenapa ustaz boleh baca. Dia kata cikgu tak semayang subuh, betul tak? Tak, saya semayang ustaz. Tapi hari ini saya bangun lewat sikit. Saya semayang subuh pukul 9. Dia qada subuh. Syekh tu tahu kata dia tak semayang subuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hati yang menghafal Quran, Tuhan buka pintu hidayah. Tuan-tuan abang, masa yang lalu kita buat apa bang? Masa kita sekarang 60 tahun. Kalau umur 45, 15 tahun lagi bang, apakah 15 tahun ini boleh cover amalan kita dengan 45 tahun yang kita tinggal? Renung bang. Pakcik 62 dah, alhamdulillah Tuhan bagi subsidi. Tapi alhamdulillah boleh datang rumah Allah. Pakcik hebat pakcik. Kita anak muda ni
Apakah kita boleh sampai umur 62? Cuba renung. Ini masa muda, guna kesempatan. Apa boleh buat? Aku nak baca Quran, baca sekarang. Aku nak mengaji agama sekarang. Aku nak berzikir sekarang. Nak baca Quran, baca tuan-tuan. Tak boleh pergi mengaji. InsyaAllah bila kita faham Quran, kita hebat tuan-tuan. Orang takkan tolak ke tepi. Sebab tu anak muda, saya nak bagi tahu, kena ada 5 perkara. Pertama apa? Boleh jadi imam sembahyang. Adik boleh tak? Imam? Sikit-sikit. Mana boleh? Ada. Allahu Akbar. Sikit-sikit. Tak boleh. Bila bagi habis? Dah bagi boleh adik? Boleh tak? Semangat adik. Allahu Akbar. Ya lah tu. Pertama boleh baca Fatihah dengan baik. Kemudian boleh baca surah daripada atas ke bawah. Kena tahu ni. Sebab orang muda boleh jadi imam. Allahu Akbar. Boleh jadi imam, baca dengan baik. Bila dah boleh, yang kedua boleh baca doa ketika lepas sembahyang. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Tu jamak. Kalau seorang Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak orang doa Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Campur habis jamak. Apa seorang pondan semua campur. Bagi tahu sebab tu kena ngaji, boleh doa ni. Doa sembahyang dalam bahasa Arab. Boleh tak? InsyaAllah. Macam baru ni ada mak repit jumpa saya. Ustaz, kami nak belajar sembahyang jenazah. Dia tonton YouTube kan. Datang ramai-ramai. Mak repit dekat-dekat 50 orang tu. Saya duduk-duduk. Memang bakal jenazah. Semua guru ya. Ustaz jangan kata macam tu Ustaz. Kami ni walaupun nampak kurus, kami nak sembahyang jenazah Ustaz. Kata okey bangun. Nak sembahyang praktikal, bangun. Angkat takbir. Ustaz jenazah lelaki ke perempuan? Saya kata kalau lelaki duduk imam dekat mana? Duduk dekat kepala Ustaz. Kalau perempuan duduk tengah Ustaz. Mak repit pun pandai Ustaz. Okey, niat. Lelaki. Kan kita kalau sembahyang di utara, sebab tu kan lebih dah pun kan. Boleh panjang sikit boleh tak? Sampai pukul 2 pagi boleh? Boleh tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Kan? Jadi semua bangun. Okey, saya kata okey, angkat takbir. Kita kalau pergi di Kedah, mereka duduk di belakang, dia akan sebut habis mayat lelaki. Tuan-tuan pernah dengar? Sini buat tak? Tak ada. Kami di Kedah, bila dah masuk semua tu, imam akan tunggu. Jadi yang belakang tu habis mayat lelaki. Jadi tahulah. Jadi lelaki usalli ala hadzal mayyit al-ba takbir faqad ibadi ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan usalli ala hadhihi al-mayyitah. Tapi kalau di Mekah, tuan-tuan, dia akan sebut as-salatu 'ala al-amwat wat-tif yarhamkumullah. Lepas sembahyang. Kita tak tahu jenazah lelaki ke perempuan ni. Budak-budak ke? Senang aja. Abang adik bangun, sahaja aku sembahyang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Adik, orang muda kalau mengaji, dia ada ilmu, senang. Sahaja aku sembahyang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung kan? Kalau imam niat pondan, pondan. Kalau lelaki-lelaki lah. Sebab kita tak tahu kan. Sebab tu adik kena mengaji. Bila mengaji baru senang. Sembahyang jenazah. Sahaja aku sembahyang jenazah, niat seperti niat imam. Allahu Akbar. Terangkat dah tuan-tuan. Saya tahu okey. Bangun. Jenazah lelaki. Dia orang berniat. Jenazah perempuan. Okey. Sekarang takbir. Allah. Ustaz. Nak baca apa Ustaz? Fatihah. Semua baca. Allah. Nak baca apa pula? Selawat Ustaz. Okey, selawat. Allah. Nak baca apa? Ustaz, lelaki ke perempuan? Lelaki. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Okey, kalau perempuan, Allahumma ghfir lahu warhamha. Tiba-tiba angkat tangan seorang. Ustaz, kalau pondan? Kalau pondan senang tak? Allahumma ghfir lahu. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Buat macam tu, mayat buka mata, mayang sekali lagi. Jangan nampak tuan-tuan nak lena aku merapu lah tuan-tuan. Apa tak ada lena punya. Tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah. Mana tadi kita pergi? Yang zikir kepada Allah tu kan. Zikir yang paling bagus kalau boleh tuan-tuan kita baca Quran. Bila boleh baca Quran, alhamdulillah. Tak boleh tuan-tuan, kita buat apa tuan-tuan? Zikir. Zikir paling bagus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang kedua bagus. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakhilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimah. Bila disebut mudah tapi berat timbangan. Adik sebut dia. Sebut berat timbangan. Dan bila disebut sangat disukai oleh Allah. Sebab tu anak muda ingat tadi saya sebutkan. Pertama sembahyang. Yang kedua boleh doa. Yang ketiga boleh sembahyang jenazah.
Boleh sembahyang. Yang keempat apa? Boleh doa ketika jenazah nak buat tu, ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abai wa ikhwanina nabi wal mursalin khususan li ru'alikum minal muslimin wal muslimat sya'ulillah lahumul fatihah. Yang anak muda kena boleh. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la ilaha habis sampai afdal zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah habis. Kemudian yang kelima boleh doa tahlil. Anak muda, kamu ada 5 ini. Pertama, jadi imam sembahyang, boleh baca doa selepas sembahyang, boleh sembahyang jenazah, boleh doa untuk nak buat tahlil, kemudian doa tahlil. 5 perkara ni ada. Kamu hebat anak muda. 5 perkara. Tapi kalau tak boleh, problem. Sebab tu ni kita masih muda, guna sekarang. Bila dah tua, tak ada harapan dah. Masa dah dekat untuk kita rebut peluang ini. Sebab tu kita boleh apa? Boleh zikir. Zikir Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ini 2 ni. Abang kakak masa kita ada zikirlah nak kereta kan, Subhanallahil azim. Apa satu terpilih Subhanallahil azim wa bihamdi. Senang ke tu? Subhanallahil azim wa bihamdi lagi senang. Kalimah ni berat di mangan kita. Bila nak buat sekarang, biarlah kita tinggal. Masa ni tak boleh cover dah tuan-tuan. Tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Ghazali lagi, apakah yang paling dekat? Anak murid dia kata yang paling dekat ialah anak kita, isteri kita yang dekat dengan kita. Salah, kata Imam Ghazali. Yang paling dekat ialah kematian kamu menanti dah. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Yang ada ni tuan-tuan mungkin 200 orang. Tapi ada di kalangan kita malaikat Israel sedang melihat untuk mengambil nyawa. Kalau tak tuan-tuan, saya. Kalau tak saya, tuan-tuan, cuma masa. Sebab tu kita kena ingat, sampai masa Tuhan ambil. Bila ambil, jadilah seorang anak muda, anak murid saya. Dia mengaji duduk di depan. Kuliah, dia tak kahwin lagi, umur 26 depan. Habis kuliah, raket badminton di belakang motor dah siap. Habis kuliah, naik motor pergi main badminton. Balik daripada main badminton, kena serangan jantung. Dia berhenti tepi lebuh raya, kena serangan jantung. Dia letakkan cover raket tu, dia angkat takbir, Allahu Akbar, dia sujud, mati dekat lebuh raya dalam keadaan sujud kepada Allah. Umur 26 tahun. Bang, 26 boleh meninggal, tambahlah kita ada 56. Lebut pulang. Sebab tu kata Imam Ghazali, apabila umur manusia ini menjangkau 40 tahun, dia jauh daripada rumah Allah, Allah akan tutup gelapkan hati dia. Adik, kita kalau 25, Alhamdulillah datang. Ada orang tuan-tuan 45 pun tak datang. 45 saya pergi masjid di Allahu Akbar di tanduk dekat ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun ni, duduk tepi pintu. Oi, belah. Oi, belah. Suruh belah semua. Pakak bangunlah yang ni. Yang dulu kini selama ni lah. Pakak belah habis. Tinggal 6 orang. Saya dalam hati nak kuliah apa 6 orang. Lepas tu barulah datang anak muda kamu. Kita tengok umur 60 tak nak dengar ceramah, umur 60 tak nak mengaji, umur 60 pun tak suka kepada ustaz. Pernah saya keluar daripada masjid, dia orang tikam kereta saya dengan screwdriver, berlubang. Tengok, ya Allah. Tiba-tiba datang seorang anak muda, ustaz jangan susah hati. Saya ingat dia nak ganti. Dia kata apa? Ustaz, dia orang tikam tak ya ustaz, dia orang tak tikam perut ustaz. Makan dalam tu. Anak muda ni kadang-kadang menyentuh hati juga kan. Tuan-tuan, tikam tayar kereta. Pernah keluar daripada masjid tuan-tuan, nak balik, ada 5 orang anak muda India. Hentam di belakang. Jatuh. Apa? Saya keluar, tuan-tuan, sikit kalau kita yakin Allah tolong kita. Subhanallah. Genggam tu. Subhanallah. Lil azim wa bihamdi. Saya keluar. Dia kata, "Cik ada apa?" Kata, "Tak ada apa." Dia cek, tak ada apa semua. Kata Camry saja apa pun tak ada. Memang tak ada apa, kita bukan yang berhormat. Kalau yang berhormat maka komisen boleh juga kan. Ni kita tak ada apa. Baru ni orang tawar saya, pihak raya, pihak 2013. Ustaz jadi calon. Saya kata tak nak. Saya nak jadi ustaz. Ustaz jadi calon lah. Kalau jadi calon dengan ustaz, dia jadi ustaz. Jadi calon tuan-tuan masuk restoran, semua kena bayar. Jadi ustaz masuk makan-makan, orang bayar kat kita. Untung tak? Jadi ustaz apa lah? Biar saya boleh hentam UMNO, dia orang tak boleh nak buat apa kan? Tuan-tuan, jadi alhamdulillah tengok. Allah kat mana? Saya pun genggam tu. Dia cek apa pun tak ada.
Genggam yakin tuan-tuan. Agama ni bila kita yakin Tuhan tolong kita. Tapi kita tak boleh yakin, genggam-genggam. Dia nampak jalan. Kita start kata alhamdulillah dia jalan. Kita tengok. Agama ni kalau kita dekat dengan dia, Allah dekat dengan kita, Allah tolong kita. Sebab tu adik-adik, kita cari agama, Allah akan bantu kita. Sebab Allah dekat dengan kita. Ni kita tak yakin tuan-tuan, kita takut nak. Rezeki mana, macam mana. Saya dulu kan, masa kerja cikgu, nak berhenti tak berhenti, nak berhenti tak berhenti dalam hati kan? Saya pergi Mekah, ya Allah, ya Allah bagilah kekuatan pada dia pun nak berhenti, ya Allah. Tiba-tiba duduk termenung pun, satu cahaya datang dalam Masjid Haram. Dia cakap Arab, saya pun letak pada kamu, dia kata ilaika, 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 letak pada kamu. Saya pun cakap letak pada aku, saya balik. Bukan saya berhenti tuan-tuan, saya belah dia tu. Dia tak dia kerja tuan. Dia orang pembeli, dia orang hantar surat amaran, saya pergi pangkat. Lepas tu esok saya belah kan? Dia orang nak buat apa lagi tak? Sebab gaji dah tak dapat 9 bulan, nak kerja apa tuan? Tahan gaji tak dapat. Bukan saja tahan gaji, ambil cuti tahunan, ambil cuti tanpa gaji tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Nak ambil option tak boleh. Nak buat apa lagi? Tak pergi kerja. Tak pergi. Gaji tak dapat, nak kerja apa gaji tak ada. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, rupanya gaji 4,000 kerja cikgu, Tuhan bayar 40,000 tuan. Rezeki milik Allah, Allah Allah. Kita tak yakin, sebab tu adik yakinlah. Kita dekat dengan agama, Allah tolong kita. Ni parti-parti yang ada ni duk takut sangat. Kalau tak ada kerajaan UMNO habis kita. Weh. Tu dekat China ada UMNO. Ada UMNO. UMNO parti UMNO China. Tuan-tuan, China sekarang sudah naik development. Tengok Korea. Korea tuan-tuan dijemput. Jemput UMNO pun tak ada. Tapi bila naik kereta api, dia ada eskalator. Bila naik, automatik semua rakyat Jepun duduk belah kiri. Kita naik eskalator macam mana? Yang kata umat Islam. Jepun bila naik semua kiri. Siapa nak potong sila? Saya pergi, kita tak tahu. Duduk yang aku punya. Orang Malaysia. Naik tetapi dua je orang Jepun dengan Korea. Sama ada baca buku ataupun tengok ni apa nama telefon. Masuk, tengok PC. Malaysia lah tu. Pergi apa nama Australia. Tengok tuan-tuan hikmahnya sampai-sampai. Excuse me, can I have you? I bring all the luggage very heavy. Never mind, I will help you. Tengok tuan-tuan. Ni perempuan angkat beg saya, letak atas tu, bawa troli. Tolong tuan-tuan tengok di Australia. Saya pergi ceramah di Australia. Sampai di Malaysia, Asia. Encik dah beli banyak, angkat sendiri. Orang ajak bodoh. Tu angkat sendiri tu yang lelaki tu. Tapi di Australia, ya Allah, tuan-tuan tengok cara mereka, walaupun bukan Islam, tapi ya Allah, attitude mereka Islam. Sama Jepun tuan-tuan baru ni tsunami yang hancur semua habis. Barang satu pun tak hilang. Satu pun tak hilang. Orang tanya kenapa tak curi? Mereka dah susah, takkan kita nak ambil harta mereka. Satu pun tak curi. Kita kalaulah terbakar tuan-tuan, bukan saja terbakar, peti air yang elok tu kita lepas. Habis apa pun tak ada. Itu nama nak attitude bukan Islam. Allah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan, kita sebab tu tuan-tuan yang dikasih Rasulullah, dia kata sudahlah, berhenti tu dah panjang dah, pukul 9 dah. Jadi saya pun tak lapar sebenarnya. Saya dah seminggu dah dekat sini. Jadi ini malam ni di sini, malam esok saya di Kuang, kan? Pagi esok pukul 1 di PM Cyber. Rupanya dah kuat lawan, rupanya boleh masuk pula. PM Cyber, Petronas semua boleh masuk. Universiti pun boleh masuk. Dan baru ni masuk TV Al-Jazeera. Rakam je, tapi tak keluar. Rakam keluar untuk apa malam haji lah. Tak keluar tuan-tuan. Ada orang sekat, tak apalah. Kan insya-Allah tu bukan kerja kita, tak keluar tak apa. Keluar YouTube jadi bagus kan. Tuan-tuan yang dia silsilah dan rahmat Allah. Jadi kita proses hijrah ni sekarang berada di alam dunia. Tapi kita akan hijrah lagi, namanya alam kubur yang paling dahsyat. Tengok Namrud sudah berada di alam kubur. Dia hidup 70 tahun. Dia berada di alam kubur sekarang 7,000 tahun. Panjang tuan. Firaun dia hidup 60 tahun ke atas.
Dia berada dalam alam barzakh sekarang hampir 5,000 tahun. Alam barzakh ni panjang tuan. Nabi Adam AS dia hidup 1,000 tahun. Dia berada di alam barzakh sekarang 12,000 tahun. Belum tentu lagi. Kita hidup 60 tahun, alam barzakh kita macam mana? Alam barzakh. Kemudian kita akan berada di padang mahsyar. Ini hijrah kita ni. Kita akan berada untuk ditimbang. Kemudian kita akan lalu titik sirat, bawahnya neraka Jahannam, barulah kita akan masuk surga Allah. Sebab itu tuan-tuan yang ada ni, marilah kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu apa? Innalil muttaqina mafada. Dia kata, orang yang bertakwa itu di antaranya ada iqa wa a'naba. Allah sediakan dalam surga nanti kebun-kebun anggur dan kebun-kebun kurma. Tuan-tuan, syarat dia takwa. Duduk atas macam ni lah, nampak macam surga ni. Kebun anggur, bukan sepinggan anggur. Tak, bukan sepinggan kurma. Kebun. Duduk. Kamar anjur. Itu kebun. Syarat dia takwa. Adik, syarat takwa adik. Rontok sekebun. Rontok tak nak juga. Yusuf Tayyub. Satu kebun dia, bukan satu kilang, satu kebun. Syarat dia takwa. Nak apa? Inna lil muttaqin hadaiqa wa kawa'ib atraba. Pasangan yang sama umur. Syarat dia adik takwa. Adik tak kahwin adik, takwa adik, Allah bagi pasangan bidadari. Dan ingat, bidadari tuan-tuan, takwa syarat dia. Hadaiqa wa anaba. Umur 35 kata ulama, setengah kata 25. 35 ni hebat tuan-tuan. Saya pernah di Mekah ni tuan-tuan sembahyang. Allahu akbar, tiba-tiba orang Syria ni ambil wudu depan saya. Dia buka-buka dia selak kaki, dia basuh. Saya ugi tak tengok ugi. Allah tengok, ya Allah, terlalu sengoknya dengan hidung dia dengan putih ni. Dia putih. Dah putih tu tak? Itu baru bidadari dunia. Syurga esok 35. Saya kata syarat dia takwa. Kemudian apa lagi? Muttaqi, apa nama disebut lagi? Waqat sandihaqa. Disediakan gelas yang tertulis nama. Kemudian kita minum, hilang dahaga selama-lamanya. Syarat dia takwa dia. Syarat dia takwa pakcik abang. Kemudian apa? La yasma'una fiha lahwan wala kiza. Kamu tidak dengar dalam surga nanti benda yang lara dan tipu. Tipu tak ada. Sekarang dia tipu tuan-tuan. Lepas pihak raya kita tekan naikkan minyak. Naik 20 sen. Pada muka. Orang cadang alhamdulillah gaji 20,000, 30,000. Kami menentang naik minyak. Sebab kerajaan mesti prihatin. Negara kita pengelola minyak duduk balik tu, gaji 600. Kami sokong naik minyak. Dalam hati saya, 20,000 dengan 600, mana gaji banyak lah. 600 tu gaji banyak tu. 600 sokong. Satu Malaysia. Allah Akbar tuan. Ni, sekarang boleh tipu. Lepas ni, gula tak naik. Gula naik. Lepas ni apa nak naik lagi tuan-tuan? GST pula. Tuan-tuan pergi makan Pizza Hut, 10% dah kena kita dah semester. 6% lagi kena lagi kita, tuan-tuan bayang tengok. 16% kan? Tuan-tuan tengok tak? Makan tak Pizza Hut? Tuan-tuan tak makan no? Semua makan ulang-ulang kampung kan? Masuk Pizza Hut, 16% dah kena. Saya jumpa seorang farmasis. Dia kata sekarang ni ustaz, kami farmasis tu belum lagi kena. Kalau kena dekat kami ustaz, kami akan charge pengguna 10%. Kalau kena dekat pengguna, okey. Tapi kena dekat kami 6%, 10% kami akan naik harga ubat. Kita tengok, kita kena lagi. Nak buat macam mana? Satu Malaysia, rakyat didahulukan. Dahulu semua kena kita. Allah Akbar. Dulu tuan-tuan, sekarang ni, dulu boleh tipu, sekarang boleh tipu. Tapi esok di syurga tak ada tipu. Lawa-lawa tak ada. Dalam TV pun tak ada, kan? Benda-benda tak elok tak ada. Ada orang tu, ustaz, esok di syurga ada tak gambar Hindustan? Yo, gambar Hindustan. Ada tak gambar Korea? Ada, saya kata jangan takut, lebih hebat daripada Hindustan di Korea. Tapi yang lawa tak ada. Semua yang elok, yang tipu. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu, kemudian disebut lagi. Bukan saja tipu lawa. Muttaqiina ala ratrafin khudrin wa abqariyal hisan. Disediakan dalam surga kepada orang yang bertakwa ialah hamparan pemaidani ni. Katil-katil yang khudrin, berwarna hijau. Tuan-tuan faham tak? Khudrin hijau. Dalam surga tak ada biru. Tuan-tuan pergi, saya nak biru. Kalau tempat lain. Surga ni hijau tuan-tuan. Khudrin dia sebut hijau. Sebab tu ada seorang pakcik pergi dengan saya. Ustaz, saya nak cari serban lah. Serban macam mana? Yang putih kan? Ustaz, yang biru dah.
Saya kata biru susah lupa kat muka ni. Ustaz tolonglah cari. Orang tu saya cari tak lupa. Saya kata yang hijau dah. Hijau tak boleh. Saya kata tu macam mana? Belang-belang boleh tak? Biru, merah, biru. Boleh. Saya beli belang-belang. Saya pakai tengok-tengok. Macam dengan apa tuan-tuan? Macam lembu. Pakai serban belang-belang. Dah lah tua pakai sebelah. Allah tuan-tuan. Nak sampai biru macam tu. Tapi esok di akhirat, tuan-tuan, tak ada biru. Dia hijau, benda yang tenang. Tuan-tuan tengok, itu kehebatan yang surga. Syaratnya, Allah kata, adik, sebelum masa kita berlalu adik, kita tinggalkan apa peluang ini. Sebelum sampai kematian kita yang tunggu di depan, bila-bila. Tuan-tuan faham no? Kalau faham, abang sebagai seorang ayah, ubah diri kita. Sebagai seorang suami, ubah diri. Jangan ubah orang, ubah diri kita untuk keluarga kita. Kalau seorang isteri, maka gunakan lidah ke, bang, sihat ke bang, ono bang, pegang dia, oh bang, abang sakit ke, oh lega demam bang. Ubah diri. Kita seorang emak, cakap dengan anak elok-elok. Ada seorang makcik, saya duduk di Padang Arafah, dia menangis. Ustaz, saya ada mak Ustaz, saya tak nak beli hadiah dekat mak saya bila saya balik. Saya kata kenapa? Saya dah tak bercakap dengan mak 20 tahun. Saya kata belilah hadiah, nak tak anak makcik buat macam tu? Tak nak, Nana Ustaz ambil 100 riyal. Ambil saya beli satu selendang 20 riyal. Dia balik-balik seminggu dia telefon, Ustaz, saya pergi rumah mak saya bangun Ustaz bukan lari, mak saya peluk saya, mak saya bisik kat telinga, saya letakkan selendang dekat bahu. Kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Mak menangis atas bahu saya Ustaz, 20 selendang, 20 riyal selendang yang Ustaz beli, melerai tak cakap dengan mak 20 tahun. Tuan-tuan, tanggungjawab seorang ibu, mak, seorang ayah, seorang pekerja. Tuan-tuan renung tengok apa boleh kita buat. Ubah diri kita bang. Kita ubah diri kita, kita akan ubah segala-galanya. Bang, jangan lupa ya, ubah ya. Jangan ubah. Faham tak tu? Ini duk aku dulu kini selamanya. Ubahlah. Ubah yang ada ni saya buat. InsyaAllah yang ni semua dia pakai perubahan. Faham tak tu? Buat tak? Faham, kena mengerti lah tuan-tuan. Jadi saya setakat itulah saja ceramah saya. InsyaAllah tuan-tuan pun dah nak berubah dah. Kan? Bila dah berubah, kita dekat lah tu untuk menang dia raya tuan-tuan. Yakinlah tuan-tuan, kalau anak muda macam ni, tuan-tuan hebat. Kita yakin tuan-tuan dengan perubahan yang ada ini, kita akan menang Piala 2013 dengan kerjasama dan semangat dan pakatan silaturahim yang Tuhan kumpulkan di antara kita. InsyaAllah lain masa kita jumpa lagi. Saya pun bawa satu buku free nak bagi. Dah habis dah tuan-tuan putus state lah. Dan saya nak buat mahatafiz tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak derma masuk dalam akaun ni lah di Islam. Ataupun kalau tuan-tuan nak derma ada ikar sejadah tu letaklah RM1 2 pun. Sebab itulah milik kita. Ayah saya wakaf 5 ekar. Tuan-tuan mana milik kita? Harta kita milik kita, mati tinggal. Anak kita milik kita, mati tinggal. Isteri kita milik kita, tinggal. Rumah kita pun tinggal. Kereta kita tinggal. Tapi milik kita adalah sedekah yang kita buat. Tapi kita nak keluar RM50 tuan-tuan. Sangat berat RM50. Ke mana tuan-tuan? Ke dalam surau. No? Di jemaah ni. Tabung lalu. Tarik. Allah 50. Dia tarik hak mana tau? Biru ni memang tak pakai dah tuan. Dia tak pakai dah tu. Ya. Tapi tak apalah, biru ada yang kering. Ada tuan-tuan tabung lalu. Tabung. Lepas dah. Alhamdulillah. Ada macam tu dah. Tapi RM50 ni besar nilai. Ketika dalam masjid dan surau, RM50 ni sangat kecil nilainya bang. Bila berada di pasar raya Tesco, Jaya dan Bilik. Kenapa bang? Kerana keimanan kepada dia. Sebab tu tuan-tuan renunglah. Saya buat ni bukan untuk saya, tapi masa depan anak-anak nak latih untuk jadi pejuang Islam. Yang hafal Quran, yang boleh bersukan. Ni kita dapat mahat tapi sukan. Jadi kalau tuan-tuan nak derma-derma lah, InsyaAllah saya dua pun saya terima lah. Untuk milik kita, itulah dia harta kita. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan, mana milik kita? Tak ada milik kita, hanya yang ada Allah yang punya. Tapi milik kita adalah apa yang kita buat amal soleh dan yang kita buat di dunia. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 rakaat pantun pada tuan-tuan. Pergi ke Dubai membeli buruku. Bye-bye, I love you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Ada jemaah kita yang minta
untuk doa mereka selamat balik daripada menunaikan fardu haji. Dan ada ni jemaah nak pergi dengan doa untuk nak pergi England ni, England pula. Ada jemaah nak pergi England, kita doa insya-Allah sama-sama doa untuk selamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim arzakhana wa sallim ikhwanana minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami ya Allah iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau ubahkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah di atas pasti keimanan kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك عنبنا واليك المصير. اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كان في البحر فاطلعه وان كان بعيدا فقربه وان كان حراما فطهره وان كان معسرا فيسره وان كان في ايدي الناس فاعطنا يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. Ya Allah, bukalah pintu hidayah kepada kami ya Allah yang berada di rumahmu ini ya Allah, kerana hidayah ini milikmu ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hidayah kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allah.